Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baiklah pelajar-pelajar sekalian, insyaAllah pada video kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran dalam bab 9 KSSM Sains Tingkatan 1. So dalam video kali ini cikgu akan gabungkan dua subtopik iaitu 9.2 dan juga 9.3. Okay, tanpa membuang masa, jom kita start. Okay. Subtopik 9.2 akan menerangkan tentang bahan bumi. Di mana dalam subtopik ini kamu akan belajar secara ringkaslah bagaimana batuan-batuan yang akan terbentuk di dalam bumi inilah. Okay. So bahan bumi, kerak bumi ni, bahagian kerak bumi terbentuk daripada pelbagai jenis batuan. Di mana dalam jenis-jenis batuan ni akan ada bentuk yang berbeza, akan ada warna yang berbeza, akan ada struktur yang bentuknya berbeza. Teksturnya juga berbeza dan juga cara dia terbentuk pun berbeza. Okay. Daripada perbezaan yang pelbagai ini, secara amnya kita boleh kategorikan batuan ini kepada 3 kumpulan, iaitu batuan igneous yang pertama, yang kedua adalah batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan metamorfik. Okay, so 3 jenis batuan, igneous, sedimen dan juga metamorfik. Okay. Di mana setiap jenis batuan di dalam ketiga-tiga jenis ini akan terbentuk dengan cara yang berlainan. Dan dia bukan mengambil masa sehari dua, dia mengambil masa selama beribu-ribu tahun untuk membentuk batuan tersebut. Okay. So semua batuan ataupun semua batuan yang dijumpai di bahagian kerak bumi ini kita boleh kenali dia sebagai mineral lah. Okay, kerana ada pelbagai bahan. So kita boleh golongkan dia dalam satu kumpulan besar yang kita namakan sebagai mineral. Okay. Jenis batuan dan ciri-cirinya, okay, ada 3 jenis. Kita akan tengok secara ringkas sahaja. Yang pertama, igneous. Di mana batuan igneous ini dia akan terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma. Okay, magma atau lava daripada gunung berapi lah. Okay, ataupun kalau dari saintifiknya, lava yang mengalir keluar dari lapisan mantel. Okay. So penyejukan dan pembekuan lava inilah yang akan menghasilkan batuan, kita namakan batuan igneous. Okay. So di dalam batuan igneous ni akan ada pelbagai bahan mineral. Okay. Seterusnya adalah batuan jenis sedimen. Okay, batuan ini terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan. Yang mana bahan-bahan enapan ini boleh jadi dibawa oleh sungai ataupun daripada glacier ataupun angin. Okay. So dia terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan, bahan-bahan yang boleh dimampatkan lah. Di mana bahan-bahan ini akan dibawa oleh sungai, glacier atau angin. Dan batuan sedimen ni kita akan dapat lihat dia akan ada banyak lapisan, akan ada banyak layer. Dan kadang-kadang kita boleh lihat batuan tu dia sedikit berongga. Okay, dan kebiasaannya fosil-fosil ataupun haiwan-haiwan yang lama atau fosil lama akan dijumpai dalam bahagian batuan sedimen ni lah. Dan jenis batuan yang ketiga ialah batuan metamorfik. Okay. So metamorfik ni dia terbentuk daripada 2 jenis batuan sebelum ni, iaitu igneous dan juga sedimen. Tetapi metamorfik ni terbentuk daripada ataupun kesan daripada tekanan dan suhu yang sangat tinggi kepada 2 jenis batuan tersebut. Okay. So kesan daripada tekanan dan suhu yang tinggi ini menyebabkan batuan metamorfik ni dia biasanya lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya, iaitu igneous ataupun sedimen. Okay. So ini adalah gambaran tentang proses pembentukan batuan dalam bumi lah. Okay. So lulu hawa dan hakisan ni kita akan belajar dalam subtopik seterusnya. Okay, so batuan metamorfik biasanya akan berada di bahagian paling dalam lah. Okay, sedimen, akan ada lapisan-lapisan dan juga igneous daripada lava yang dikeluarkan. Okay. So 3 jenis batuan. Okey, seterusnya subtopik 9.3, proses utama di dalam bumi. So kita akan lihat beberapa proses yang ada di dalam bumi ni lah. Okey. So permukaan bumi yang kita lihat sekarang ni, dia secara umumnya melalui 2 jenis proses utama, iaitu proses eksogen dan proses endogen. Okey. Proses eksogen dan proses endogen. Apakah itu proses eksogen? So proses eksogen adalah segala jenis proses yang berlaku di permukaan bumi. Okey. Sebagai contoh proses eksogen ialah proses lulu hawa, okay, proses hakisan, susutan jisim, susutan darat,
angkutan dan juga pengenapan. Okay. So itu antara contoh-contoh proses yang berlaku di permukaan bumi, eksogen. Okay, luluh hawa. Apakah itu luluh hawa? So luluh hawa ni merupakan proses pemecahan dan penguraian ataupun lebih senang kita sebut sebagai pereputan batuan lah. Proses batu mereput. Batu ini mereput kesan daripada perubahan suhu sekeliling ataupun perubahan air hujan ataupun tindakan frost, beku dan juga mikroorganisma lah. Hakisan. Contoh proses eksogen seterusnya adalah proses hakisan. Okay. So hakisan ini merupakan satu proses penghausan ataupun kikisan lah yang mana dialami oleh sebahagian bahagian muka bumi lah. Dan akan ada ejen-ejen yang menyebabkan hakisan seperti air, angin dan juga ombak. Okey, 3 jenis ejen ataupun 3 jenis punca hakisan lah. Seterusnya ialah susutan jisim atau dan susutan darat. Apakah susutan jisim dan susutan darat? Biasanya pergerakan tanah lah. Okay, yang mana susutan jisim dan susutan tanah ini, darat ini akan melibatkan pergerakan tanah. Okey. So disebabkan di bumi ni ada tarikan graviti, so pergerakan tanah ni biasanya di kawasan cerun akan ke bahagian bawah disebabkan daya tarikan graviti. Okey. So tanah runtuh tu di antara salah satu contoh proses susutan jisim dan susutan darat. Angkutan dan pengenapan. Apakah itu angkutan dan pengenapan? Okey, bahan-bahan yang telah diluluh hawa ataupun yang telah terhakis yang kita belajar sebelum ni, dia akan dibawa oleh pelbagai ejen seperti air, angin, ombak atau glacier lah. Okey. So bahan-bahan tersebut dia akan dienapkan ataupun dimampatkan. Okey, apabila ejen-ejen tersebut kelajuannya telah menjadi perlahan ataupun dah tak bergerak lah. So dia akan settle down dan dia akan terenap. Okey. So itu adalah proses-proses eksogen. So seterusnya kita akan lihat apakah itu proses endogen. Okay, proses endogen adalah proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi. Kalau eksogen di permukaan bumi, endogen di dalam bumi. Okay. Proses endogen inilah yang membentuk dan mengubah permukaan bumi. Sebagai contoh, proses olakan mantel, okay, ataupun aktiviti magma ataupun pergerakan kerak bumi, iaitu kita sebut sebagai plak tektonik lah. Okay. So apakah itu proses olakan mantel? Okay. Okay, suhu yang tinggi dalam bahagian mantel ni, okay, dan juga teras bumi ni, dia akan menghasilkan satu arus perolakan. Arus perolakan ni seperti yang kamu lihat ni lah, akan berlaku satu putaran. Okay, arus perolakan. Okay, so kesan daripada arus perolakan ini, dia akan menggerakkan kerak bumi. Okay, dia boleh menggerakkan kerak bumi dan menyebabkan gempa bumi lah. Seterusnya adalah proses pergerakan kerak bumi ataupun plat tektonik lah. So dalam satu teori kita namakan secara umumnya teori plat tektonik. Okay, kita boleh bayangkan lapisan bumi ni macam puzzle lah. Akan ada beberapa keping plat. Okay. So plat-plat ini dia sebenarnya sentiasa bergerak. Ada kalinya pergerakan itu tidak menyebabkan sebarang bencana, tetapi jika pergerakan tersebut sangat besar, dia akan boleh menyebabkan proses pertembungan. Yang mana proses pertembungan di antara plat ini akan menyebabkan bumi akan ataupun bentuk muka bumi ni akan menghasilkan hanyutan benua lah kita panggil, ataupun akan menghasilkan gegaran sama ada gempa bumi ataupun tsunami lah. Okay. Proses endogen seterusnya adalah aktiviti magma. Okay, aktiviti magma ni kita akan kaitkan dengan gunung berapi lah. Okay. Semua sedia maklum gunung berapi ni adalah satu lohong, satu laluan daripada kerak bumi, yang mana laluan ini akan membolehkan magma yang cair dan panas untuk keluar daripada laluan tersebut lah. Okay, melalui letusan yang kuat. Okay. Biasanya bahan-bahan letusan tersebut dia akan tertimbus tak jauh pun, biasanya di sekeliling lohong tersebut lah. Okay, dan akhirnya membentuk kun gunung berapi. Okay. So untuk video kali ini tamatlah subtopik 9.2 dan 9.3, di mana dia menceritakan tentang pembentukan batuan yang ada 3 jenis tu dan apakah itu proses endogen dan juga eksogen. Okay.
Saya juga harap semua pelajar dapat faham. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.